Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini dalam episod Farah Kamal Take Scene nak berceritakan tentang juru solek yang telah mati dibunuh dengan kejam. Beberapa hari lepas ada kejadian yang sangat ngeri berlaku di Kazakhstan di mana ada juru solek aka makeup artist yang telah dibunuh dengan sangat-sangat kejam. Dan makeup artist tu berumur lebih kurang 19 tahun sahaja, tapi dia dah kena bunuh dengan cara yang sangat kejam dan ngeri. Benda ni terjadi di Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan, di mana polis terjumpa mayat mangsa dalam keadaan yang tidak sempurna, di mana badan dia, sebahagian daripada badan dia tak ada dekat badan dia. Faham tak? Dia tak sempurna lah, mayat itu sangat-sangat tak sempurna. Okey, untuk senang korang faham siapa juru solek ni, apa nama dia. Okey, juru solek ni nama dia Ayaz Khan, berasal daripada Kazakhstan. Dan dia merupakan seorang juru solek. Polis jumpa mayat dia dekat dalam satu kawasan flat ni, di mana mayat dia tak sempurna. Tubuh dia dipotong dalam beberapa bahagian di mana tak sempurna lah, dan kepala dia dipenggal. Dan yang paling mengejutkan lagi, kepala dia dipenggal dan dididihkan di dalam satu periuk. Kira macam orang tu macam rebus kepala dia. Psycho kan? So memandangkan badan dia pun tak sempurna, jadi polis-polis ni semua pergi cari sekitar kawasan flat dia untuk mencari dekat mana mungkin ada serpihan badan-badan dia kan. Jadi polis pun dia terjumpa memang ada serpihan badan dia, sebahagian daripada badan dia dekat area-area flat tu. So mungkin polis sangkakan yang mungkin Ayaz Khan seorang je mangsa dia, tapi sebaliknya di mana polis-polis tu juga jumpa mayat orang lain dekat sekitar kawasan tu juga. So itu menandakan yang mungkin yang bunuh Ayaz Khan ni adalah pembunuh bersiri, sebab ada badan orang lain juga dekat situ. So memandangkan polis dah masuk ke dalam rumah tu, jadi polis pun tergerak hati untuk cek CCTV, dan dorang terjumpa Ayaz Khan ni masuk ke dalam rumah tu naik lift bersama dengan suspek si pembunuh tu, tanpa relaan, tanpa paksaan. Maksudnya dia memang rela hati nak masuk bersama-sama dengan suspek tu ke dalam rumah suspek tu. Maksudnya Ayaz Khan dia tak adalah macam bergaduh ke ataupun kena tarik ke dengan suspek tu kan. Dia macam rela hati lah nak masuk ke dalam rumah tu. Manakah ada bukti yang Ayaz Khan masuk ke dalam rumah, masuk lift dengan seorang suspek ni, dengan seorang lelaki ni. So polis panggil lelaki tu untuk tampil bagi penjelasan. Nama lelaki tu Ruslan, berumur 28 tahun dan dia adalah seorang pharmacist. Manakah polis pun dah tahu suspek dia siapa. Jadi polis, setibanya polis kat situ, Ruslan bila nampak polis je, dia terus menggelabar. Dia cuba untuk gantungkan diri untuk bunuh diri dia, tapi dapat ditahan dengan polis sebab polis nak perlukan bukti apa yang sebenarnya terjadi dalam kes ni. Okey, mengikut cerita ahli keluarga Ayaz Khan ni, diorang mengatakan yang Ayaz Khan ni dah hilang lama dah, dan diorang dah buat report polis lama dah. Tapi polis-polis ni semua, dia indah tak indah, dan dia fikirkan macam, oh, tak payahlah risau, Ayaz Khan tu dia pergi keluar dengan kawan-kawan di situ, dia pergi bersukaria dengan lelaki tu. Diorang cakap macam tu, sampai ahli keluarga dia sendiri rasa macam kecewa lah dengan polis ni, sebab polis tak ambil serius dengan kes Ayaz Khan ni. Kalau diorang, misal kata ni lah, kalau polis dah ambil tindakan ni lebih awal, lebih cepat, kemungkinan besar yang Ayaz Khan ni masih dapat diselamatkan dan masih hidup sehingga hari ini. So Ayaz Khan ni dia ada seorang abang, dan abang dia macam question kan kat polis tu. Okey, polis kata yang badan dia berpisah kan. Lepas tu tapi dalam gambar mengatakan bahawa badan dia memang dah berpisah asing, tapi kuku dia, gigi dia semua dah dicabut dan dipisahkan asing. Lepas tu kepala dia pula dah direbus. Macam bukan benda tu semua kerja-kerja orang psycho ke, kerja-kerja orang gila ke? Kalau semata-mata nak bunuh je lah. Kenapa nak kena buat benda-benda gila macam tu kan? Pisahkan kuku orang tu, cabut gigi orang tu, penggal kepala orang tu, lepas tu rebus pula tu dalam periuk kan? Tak ke perkara yang sangat gila? Tak cukup dengan rebusan tu. Lepas tu dengan cara si suspek ni potong bahagian mangsa tu, potong badan mangsa tu macam profesional, macam orang yang pandai nak potong bahagian badan manusia. Lepas tu ada pula yang cakap yang suspek ni, Ruslan ni, seorang budak yang baik, seorang budak yang sopan santun, seorang budak yang rajin. Tapi tak siapa yang sangka dalam rajin dia, dalam baik-baik dia sanggup melakukan perkara yang sangat kejam ni.
Dan sampai sekarang orang tak dapat jawapan dia kenapa dia buat macam ni. Memandangkan gigi ayah saya kecabut, kuku ayah saya kecabut, jadi polis pun tak pasti sama ada ketika dia diseksa macam tu dia masih hidup ataupun sebenarnya dah mati. Okey, bagi korang semua yang tak tahu, Ayaz Han ni bukan saja seorang jurusolek, makeup artist, tapi dia ada kedai baju sendiri. Okey, dan polis suspek yang berkemungkinan besar suspek yang Ruslan ni jumpa dengan Ayaz Han untuk beli baju Ayaz Han. Tapi sebaliknya jadi benda lain. Dan sebaliknya macam Ruslan ni culik Ayaz Han untuk ke rumah Ruslan. Tapi kalau difikirkan balik, kenapa nak cakap benda tu satu kes penculikan sedangkan Ayaz Han sendiri yang sedangkan ada CCTV mengatakan yang Ayaz Han ni macam okey je naik lift masuk rumah dia, tapi tak tahulah sampai dah rumah dia tu dia seksa Ayaz Han macam mana ke. Mungkin juga dia jumpa Ayaz Han dekat rumah dia, ajak Ayaz Han pergi ke rumah dia untuk tunjuk baju, tapi sedangkan yang dia bila Ayaz Han masuk rumah dia je, Ayaz Han ditorture, diseksa macam tu. Kita tak tahu, wallahualam. Dan polis juga suspek yang berkemungkinan besar Ayaz Han jumpa dengan lelaki tu untuk date, untuk berjumpa macam berkenalan lah macam tu. Dan dalam hal ni juga ahli keluarga sangat-sangatlah rasa kesal di mana polis mengambil benda ni indah tak indah je kes anak dia ni. Dan diorang rasa macam yang hilang tu manusia tau, bukannya kucing ke binatang kan. Sampai diorang macam tak indahkan langsung hal Ayaz Han ni. So ahli keluarga rasa macam ralat, macam sedih. Kenapa polis dekat negara diorang bertindak dengan cara macam ni, macam pilih kasih tak nak tolong diorang. Sedangkan kalau diorang cepat bertindak, Ayaz Han mungkin dapat diselamatkan dan mungkin tak terbunuh. Apa yang aku cakap yang kita boleh ambil iktibar daripada kes ni, kalau kita macam nak beli barang online ke, nak jual barang dekat customer ke, make sure kita bawa teman untuk temankan kita sama-sama jual barang-barang tu. Sebabnya kita tak tahu dengan siapa kita berurusan, kita tak kenal dia. Kira literally macam strangers lah kan. Dan yang macam polis cakap lah, mungkin Ayaz Han keluar untuk berdating. Okay, so tahu zaman sekarang ni ada banyak dating apps, Tinder, FB dating, macam-macam lah kan. Jadi kena hati-hatilah, jangan terlampau percayakan seseorang tu. Oh, kenal dia, oh dah suka, oh dia cakap dia dah jatuh cinta, jadi kita kena kenal dia, kita kena jumpa dia. Janganlah macam tu, take time juga kenal dia. Ataupun kalau nak jumpa dengan, kalau nak berdating pun, pergilah tempat awam, tempat yang ramai orang. Okay, so aku rasa itu je untuk minggu ni. Thank you for watching. Assalamualaikum.